Saya Miza Amira Syuhada binti Muhammad Azhar, nombor matrik 10 DLS 21F1015. Kita tentu tahu bahawa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku yang kurang enak dipandang dan didengari oleh umat Islam. Pengertian pergaulan bebas menurut hukum Islam merupakan suatu bentuk pergaulan secara bebas yang melibatkan lelaki dan perempuan yang ajnabi sama ada di tempat yang sunyi atau terbuka. Pergaulan bebas ini merupakan ciri pergaulan masyarakat jahiliah dan juga berasaskan kepada nilai-nilai dan sistem hidup masyarakat jahiliah. Bentuk pergaulan ini telah ditolak oleh Islam sejak munculnya kedatangan Rasulullah yang membawa sistem dan nilai hidup yang berpandukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sejak akhir ini, kes melibatkan masalah tingkah laku seksual remaja semakin membimbangkan. Penelaran gaya hidup barat telah menjadi ikutan oleh generasi muda sekarang. Namun, jangan kita tidak bersosial dan mengenali dunia luar, tetapi bersosiallah dengan berpada-pada dan jagalah batasmu bersama ahli Nabi, tidak kisah lelaki maupun perempuan. Oleh itu, pihak politeknik terutamanya bahagian hal ehwal pelajar perlu memainkan peranan yang sewajarnya dalam menangani gejala sosial dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi politeknik. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu. Surah Al-Ahzab ayat 33. Dalam ayat di atas, Allah telah memerintahkan para isteri Rasulullah yang suci lagi bersih dan baik untuk tetap tinggal di rumah, dan perintah ini juga umum untuk setiap wanita muslimah. Mereka telah dilarang keluar dari rumah kecuali untuk sesuatu keperluan, maka bagaimanakah mereka untuk melakukan ikhtilat atau pergaulan bebas? Apalagi sekarang banyak wanita menjadi rosak dan membuka tudungnya dan hilang rasa malu dan hawa nafsu bertabaruj, mempamerkan perhiasan dan keindahan tubuh mereka di hadapan kaum lelaki. Kajian dalam tajuk ini ialah kita dapat menerangkan tentang permasalahan yang berlaku di kalangan remaja hari ini dan mampu memberikan jalan penyelesaian yang terbaik bagi mengatasi masalah sosial yang kian meruncing kini. Selain itu, kita juga dapat mengkaji punca, kesan serta cara mengatasi yang berlaku dalam pergaulan bebas. Di samping itu, kita dapat memberi kefahaman yang menyeluruh kepada pelajar tentang masalah pergaulan bebas antara pelajar lelaki dan perempuan di politeknik seluruh Malaysia. Yang mana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah kamu mengalihkan mukamu daripada manusia kerana sombong, dan janganlah pula berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. Assalamualaikum, nama saya Alia Maisara binti Abdul Hamid, nombor matrik 10 DLS 21F1005. Mari kita lihat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan isu ini. Dalam kehidupan manusia, seharusnya kita perlu berhati-hati dengan segala ujian yang melanda umat manusia pada hari ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu daripada azab yang bukan hanya menimpa orang zalim di kalangan kamu sahaja. Dan ketahuilah Allah amat keras azab sisanya. Kemudian, firman Allah dalam surah Al-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, akan tetapi penduduknya mengingkari akan nikmat Allah. Kerana itu, Allah merasakan kepada mereka dengan kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufitra Amani binti Muhammad Tahir. Nombor matrik saya 10 DLS 21F1074. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang punca berlakunya permasalahan pergaulan bebas antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan di politeknik. Pada zaman kini, pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan tidak kira mereka berada di politeknik, pusat membeli belah dan sebagainya semakin membimbangkan. Pergaulan bebas ini telah menjadi perkara biasa dalam kehidupan seharian sehingga mereka mengetepikan batas-batas pergaulan dalam Islam. Ada kalanya mereka berjumpa atas berbagai sebab, sama ada kerana keagamaan maupun keduniaan. Hal ini tidak dilarang oleh Islam. Sebaliknya, golongan ini haruslah bijak menjaga batas-batas mereka apabila berjumpa. Jiwa manusia akan lebih lemah apabila tidak terikat dengan pandangan orang lain. Menjaga ikhtilat haruslah menjadi keutamaan kepada setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan harian mereka. Terdapat 3 punca permasalahan itu berlaku. Yang pertama, penghayatan ilmu agama yang lemah. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Yang ketiga, pengaruh media massa.
penghayatan ilmu agama yang lemah. Antara faktor yang mendorong kepada pergaulan bebas antara pelajar lelaki dan perempuan di politeknik ialah penghayatan ilmu agama yang lemah. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas mempunyai kelemahan iman di mana ia mendorong kepada seseorang itu dikuasai nafsu daripada menggunakan akal fikiran mereka. Tetapi, ada antara mereka yang tidak yakin dan percaya dengan hukuman Allah. Apabila seseorang itu ditimpa musibah dan masalah dalam kehidupan mereka, barulah mereka sedar dan perbaiki diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan pada masa itulah mereka menyesal dan sedar akan kesilapan mereka. Oleh itu, ibu bapa perlu menerapkan ilmu agama kepada anak-anak sejak dari kecil lagi agar anak-anak tidak mudah terjebak dengan perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam, terutamanya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya juga menjadi antara sebab pergaulan bebas berlaku di kalangan pelajar politeknik. Hal ini berkaitan dengan disiplin para pelajar yang mampu menarik perhatian orang lain untuk mengikut tingkah laku buruk mereka. Rakan sebaya yang negatif akan memastikan disiplin pelajar itu akan turut merosak secara drastik. Sebenarnya, golongan ini tidak mendapat perhatian yang lebih daripada ibu bapa dan keluarganya. Maka mereka akan mencari rakan sebaya untuk bergaul tanpa sekatan dan halangan oleh keluarga. Pengaruh media massa. Faktor yang terakhir dalam mendorong kepada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan ialah pengaruh media massa yang mudah diakses oleh golongan muda pada zaman kini. Manusia boleh mengubah pemikiran mereka dengan hanya melayari internet yang diakses ke seluruh dunia. Selain daripada melayari internet, rancangan-rancangan yang disiarkan di skrin televisyen juga sering memaparkan adegan-adegan yang tidak sepatutnya seperti seks, memegang tangan tanpa berlapik dan sebagainya. Tidak dinafikan lagi, media massa merupakan penyumbang utama kepada keruntuhan akhlak di kalangan para pelajar pada masa kini. Remaja kini mudah untuk meniru segala aksi dan style selebriti pujaan mereka tanpa menghiraukan perkara tersebut adalah baik atau tidak. Islam telah mensyariatkan bahawa lelaki dan perempuan yang bukan bersaudara perlu ditegah dari bergaul setelah mereka mencapai akhir balik. Mengapa Islam mensyariatkan sedemikian rupa? Apakah rahsia di sebaliknya? Sesungguhnya setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan pada umat manusia bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bahkan di sebaliknya, penuh dengan pelbagai hikmah dan kebaikan yang tidak dapat diketahui, melainkan dengan pentafsiran serta penelitian yang tinggi. Pelbagai perkara buruk boleh berlaku seandainya kita tidak menjaga batas di dalam pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Salah satu kesan sekiranya lelaki dan perempuan tidak menjaga pergaulan ialah pembuangan bayi. Kes ini sering kali menjadi bualan media sosial. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas akan menjalinkan hubungan di luar tabi'i. Hal ini menyebabkan remaja perempuan mengandung sebelum berkahwin. Dalam situasi tersebut, remaja yang hilang pegangan agama akan menjadi tidak berperi kemanusiaan, lalu meninggalkan anak yang baru dilahirkan di tempat-tempat seperti tandas awam, tong sampah, tepi longkang dan sebagainya. Seterusnya, tersebarnya penyakit-penyakit yang membawa maut. Terdapat pelbagai penyakit yang lahir disebabkan oleh hubungan bebas di antara lelaki dan perempuan, tidak kiralah dari segi mental maupun fizikal. Ia bukan sahaja menyalahi hukum syarak, malah individu tersebut akan mendapat pelbagai penyakit kelamin seperti chlamydia, gonorea, sifilis dan AIDS. Penyakit AIDS boleh membawa maut dan ubatnya masih lagi belum ditemui sehingga hari ini. Akhir sekali, kesan daripada pergaulan bebas ialah kemerosotan pelajaran. Bagi pelajar yang kerap bersosial dan sering keluar berpasangan tanpa sebarang ikatan yang sah, mereka ini mudah terjerumus kepada perkara-perkara yang merosakkan akhlak seperti berpesta, mengambil barang terlarang dan lain-lain. Tingkah laku ini telah menukarkan tumpuan utama pelajar kepada pelajaran dan lebih leka kepada berseronok-seronok dan menghabiskan masa dengan berpacaran dengan pasangan. Oleh itu, haruslah kita beringat dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara agar tidak menyesal kelak. Bak kata pepatah Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika Izzati binti Rusli. Nombor matrik 10DLS21F1063. Saya akan memberitahu tentang cara untuk mencegah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Yang pertama, kawalan terhadap media sosial. Aspek ini memerlukan kerjasama yang padu di antara remaja sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat serta pentadbiran negara. Seperti yang diketahui, dunia tanpa sepadan pada hari ini menyebabkan semua maklumat yang tidak ditapis mampu sampai kepada pengetahuan remaja. Oleh yang demikian, kawalan terhadap maklumat yang boleh diakses oleh remaja amat perlu sebagai ibu bapa dan guru, kerana sebagai individu yang terdekat dengan remaja perlu digunakan sebaik mungkin untuk menerapkan kesedaran kepada remaja untuk menjauhi portal-portal media yang memberi pengaruh negatif kepada fikiran dan emosi. Seterusnya, elakkan berpasangan. Sebagai individu yang masih muda, remaja tidak mampu untuk melakukan pelbagai perkara dalam satu masa. Sebagai contoh, mempunyai teman wanita atau teman lelaki akan menyebabkan pemikiran remaja banyak tertumpu kepada hubungan tersebut, sekaligus mengurangkan tumpuan kepada pelajaran. Selain itu, dibebani juga hubungan tersebut sampai ke peringkat yang melampaui batas pergaulan seperti hubungan seks luar nikah serta mengandung. Dan akhir sekali, memilih rakan sesuai dengan sifat ingin tahu yang tinggi serta gemar untuk berkawan. Sudah tentulah remaja akan mudah dinampingi oleh ramai rakan-rakan tanpa mengira peringkat usia. Adalah penting bagi seorang remaja untuk mendampingi rakan-rakan yang baik untuk menjadikan diri sendiri menjadi lebih baik. Rakan yang baik akan mengajak remaja untuk bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran, mendengar nasihat ibu bapa serta menjadikan guru-guru sebagai idola untuk maju dalam kehidupan. Garis istilah yang patut dijaga dalam berpersatuan dan berkawan sekelas, universiti dan sebagainya. Islam ini bukan agama memisahkan laki-laki perempuan, cuma menjarakkan sedikit. Faham? Dia bukan pisah siapa kena jauh-jauh. Kerana perempuan ini mesti berani, laki-lakinya mesti berani. Mesti berani ada dua, utara, selatan. Dia tak ada timur. Faham? Utara dengan utara, dia jarang lekat. Tak ada masalah. Mereka mesti berani, gay. Kalau utara dengan selatan, ni mesti berani, ni mesti berani. Bila jauh, ada apa-apa tak? Tak ada masalah. Faham? Tapi bila dekat, dia gerak tak? Gedi-gedi-gedi-gedi-gedi-gedi-gedi-gedi. Ini tak mau dekat. Orang macam mesti berani ni ya. Bukan kena pisau jauh sangat. Siapa ke segamak suti, sini suti punya. Tak. Sini suti, kat ni suti dah. Dekat sangat jadi masalah. Kadang-kadang. Jatuh habis atas meja lagi. Faham? Laki puan bukan mana kena duduk jauh-jauh lah tu. Ada sempadan. Faham lagi? Jangan sekiranya tidak berlaku persentuhan dan sebagainya. Nah. Keluar boleh, kena ada mahram. Kita nak keluar dengan orang puan mana? Boleh? Menajak dia gimana? Aku nak suruh dia buat benda ni. Pergi ambil dia. Dan ada teman, kena ada teman lah. Ayah dia, mak dia, toki dia, adik dia. Faham? Sebab Nabi kata illa ma'azi mahram. Boleh tak boleh keluar dua seorang. Mereka ada mahram seorang. Faham? Ada mahram seorang, okey. Sebab tu orang tanya kita, boleh tak kita bawa motor bawa awet? Boleh? Ayah dia duduk tengah. Faham? Kita lelaki, boyfriend, ayah dia girlfriend belakang. Munak itu. Oh tak best ustaz. Memang tak best pasal tiga. Faham? Bila dua mana? Bila dua wakana syaitan salisahuma. Kalau dua, orang tiganya syaitan. Tahu tak? Jadi dah ada ayah, tak boleh buat apa kita. Dan kalau tak mau bawa ayah boleh tak? Bawa atas motor? Boleh. Tapi motor jenis baru. Seat dia panjang. Kita duduk sini, girlfriend kita tu, traffic light. Faham? Seat dia dalam 80 meter. Ada motor gitu. Dia membawa. Kenapa? Kena tidak ada persentuhan. Membrek laju pun tak ada. Dia sampai separuh ni. Faham? Mungkin dah depan. Kesimpulannya, semua pihak perlulah memainkan peranan mereka sebaiknya dalam mengatasi masalah ini. Kerana jika pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan ini tidak dapat dibendung atau dicegah, kemungkinan masalah yang lebih besar seperti berlangsungnya aktiviti sumpah mahram yang tidak diingini akan menimpa individu, masyarakat serta mampu memburukkan nama agama Islam atau negara.
Pergaulan ini tidak akan terjadi jika semua pihak membanting tulang dalam mencegah gejala ini daripada berleluasa dan tidak jaga sifat pentingkan diri dalam diri mereka. Kita juga sebagai masyarakat yang prihatin perlu mencegah perkara ini daripada ia terus merosakkan akhlak remaja melalui pergaulan bebas ini.